Okay, Assalamualaikum warahmatullahi semua, semua yang datang. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Ustaz Ashraf sudi meluangkan masa mengajar kita semua hari ini. Kongsian ilmu tajwid siri 1. Alhamdulillah Ustaz Ashraf dah setuju nak ajar kita semua selama 5 minggu straight, setiap Sabtu lah pukul 8 malam. Kelas ni percuma, kelas ni pun terbuka lah kan. Siapa-siapa yang nak join nanti boleh PM saya akan bagi link awal-awal lah insyaAllah kan. Lepas tu nak kenalkan juga Ustaz Ashraf ni seorang hafiz Al-Quran, ada degree dalam bidang syariah di IIUM, dan juga mengajar seorang guru di sekolah agama swasta kan. So Ustaz Ashraf ni pula seorang tenaga pengajar di kelas mengaji Quratun Qalbun lah kan. So tanpa saya last kali, selain daripada kita punya kelas yang terbuka sehari Sabtu ni, ada juga kelas terbuka hari Ahad sama juga pukul 8. Esok ada mula Ustaz Syam kan. Ustaz Syam akan membawa ngaji bersama kan. Ngaji bersama ni maksudnya dia ngaji, semua orang ikut, kemudian dia bacakan maksud kan. Just untuk kita macam tadarus lah, tapi kita buat setiap minggu insyaAllah. Itu siapa-siapa pun boleh join. Okay, tanpa buang masa lagi, saya serahkan kepada Ustaz Ashraf. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, insya-Allah alhamdulillah saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Encik Afif kerana sudi bagi ruang kepada saya untuk berkongsi sikit pasal kita punya ilmu tajwid Al-Quran insya-Allah. Yang saya akan kongsi lagi adalah beberapa slide yang saya sediakan. Moga-moga apa yang saya kongsikan ini ada manfaatnya kepada kita semua insya-Allah. Tambah-tambah saya ucapkan lah kepada semua yang sudi luangkan masa. Ya, meskipun mungkin perkongsian saya ni kita dah biasa dengar ataupun kita dah biasa belajar dekat tempat lain, mungkin tapi mungkin benda yang kita ada tambahan yang mungkin kita boleh dapatkan insya-Allah. Tambah-tambah kita minggu depan hari apa saya pun lupa nak check dah. Kita akan ada hari raya korban kan. Ni antara pengorbanan masa kita. Kalaulah Nabi Ibrahim yang mana dia tunggu anak dia berpuluh-puluh tahun, lepas tu dapat tiba-tiba Allah suruh korbankan. Ni adalah salah satu cara untuk kita korbankan sikit masa kita untuk belajar tentang kalam-kalam Allah Ta'ala. Apatah lagi untuk baca Al-Quran. Kalaulah kita tak dapat nak belajar makna, sebab belajar makna kita perlukan kemahiran bahasa Arab apa semua, adalah baik untuk kita mempercantikkan baca Al-Quran kita dengan kita mempelajari ilmu tajwid insya-Allah Ta'ala. Okey, sebelum saya nak mula, saya suka nak tahu, sebab sialah saya mengajar, saya kena tengoklah siapa saya tengah mengajar kepada siapa ni kan. Kalau tak, saya tak tahulah saya kena gunakan laras bahasa yang macam mana ke apa. Secara ringkas saja, saya bukan nak suruh semua perkenalkan diri ke apa semua, sebab dia akan makan masa yang banyak, sebab kita ada dalam ramai juga ni. Saya cepat je, mungkin kita boleh tulis kat kita masing-masing. Tulis kita ni tengah bekerja ke, pencen ke, masih belajar di universiti ke, tengah belajar sekolah menengah ke, tulis dekat chat je. Supaya saya boleh tahu majoriti yang ada dengan kita ni budak universiti ke, student ke, pencen ke, tengah bekerja lagi ke, tak kisahlah. Secara ringkas saja. Saya nak tengok sekejap lagi. Okey. Ramai. Okey, kalau ramai dah ada yang dah kerja, ada student ke kat sini?
Okey. Oh. Okey. Kalau macam tu majoriti, kalau saya tengok dekat chat ni majoriti dah bekerja lah. Maksudnya mungkin orang kata 20 ke atas lah, 20 ataupun 30 ke atas. Ada yang dah pencen juga. Tak apa. Kalau macam tu mungkin saya boleh gunakan laras bahasa dengan orang kita. Kalau bercakap dengan pelajar, dengan bercakap dengan orang yang dah masuk kerja apa semua, cara dia lain kan. Supaya saya boleh ni, supaya saya boleh gunakan laras bahasa sesuai lah. Tak adalah saya macam ada laras bahasa. Kalau saya mengajar sekolah menengah, laras bahasa yang saya kena gunakan untuk ajar budak sekolah menengah lainlah daripada bila saya mengajar orang yang dah bekerja ni. Sebab mereka dah ada pemikiran yang matang, jadi mungkin saya boleh gunakan beberapa istilah yang macam susah sikit. Bukan susah, maksudnya orang tua boleh faham perkataan ni. Lebih kurang macam itulah analogi saya nak gunakan ke. Jadi saya dah tengok ini majoriti memang dah kerja. Maksudnya 20 ke atas lah. Mungkin ada yang nak masuk 20 lah, saya bagi average yang senang. Supaya saya punya ni. Okay. Saya nak record. Sorry, bukan record. Saya nak share screen dulu. Okey, kita boleh sama-sama silent mic dulu supaya dia tak mengganggu kita punya live ni. Bukan live, recording kita, supaya tak ada suara-suara, insya-Allah. Sikit saja sebelum saya nak mulakan. Harap semua dapat dengar suara saya ya. Ada yang tak jelas boleh bagi tahu supaya saya boleh adjust yang patut. Sorry. Okay. Alright. Pertama sekali sebelum saya nak mulakan kita punya perkongsian ni, pertama saya tanya tadi macam ta'aruf ringkas kan, pengenalan ringkas. Saya dah tahu ada majoritinya bekerja. Saya nak bagi tahu saya akan jalankan kelas ni mungkin sampai saya akan bentangkan saya punya slide ni. Apa yang saya nak kongsikan saya akan bagi tahu setakat yang kita sempat, dan saya akan fokus. Kalau tengok pada tajuk ni, kita akan ada 5 siri kan. Kita akan ada 5 siri yang mana saya fokus siri 1 hari ni punya saya nak memperkenalkan pasal ilmu tajwid. Ilmu tajwid, pengenalan ilmu tajwid ni secara ringkas je lah, saya akan bagi secara ringkas saja. Tapi yang saya nak fokus dekat sini, sebab kita pada permulaan, mungkin saya tahu, kita kelas mengaji Quratul Qalbun ni, yang saya dapat daripada Encik Afif, katanya baru lagi. Jadi saya sangkaan saya lah, saya tak sempat nak tanya Encik Afif macam mana. Sangkaan saya semua sini masih baru start belajar di kelas mengaji Quratul Qalbun. Mungkin sebelum dia belajar, tapi maksudnya baru start nak belajar. Jadi yang penting untuk kita belajar, bila mana kita mula belajar Al-Quran, benda yang penting untuk kita tahu, benda yang sangat penting untuk kita tahu adalah kaedah. Kaedah ni yang penting. Kita kena tahu kaedah yang sesuai. Kalau kaedah sebenarnya dia subjektif kan. Kita ada orang cara dia macam ni. Ada orang cara dia macam ni. Dia akan jumpa. Contoh kalau saya belajar Al-Quran bermula secara serius. Yes, saya belajar Quran sekolah rendah. Saya belajar dengan ayah saya. Ni saya nak bagi tahu perjalanan hidup supaya boleh faham. Saya bukan nak cerita tentang diri saya. Tapi saya nak cerita tentang kaedah mengaji Al-Quran tu. Saya mula belajar dengan ayah saya mula belajar kenal huruf, kenal dengung, kenal panjang dengan ayah saya kan. Sebab ayah saya, kebetulan ayah saya pun ustaz juga. Jadi saya belajar secara ringkas dengan dia. Saya mula belajar Al-Quran secara serius masa saya masuk sekolah menengah. Saya di Mat Tafiz. Bila saya di Mat Tafiz, saya mula belajar Al-Quran di sini. Dan saya dapat nampaklah apa yang cara yang mana tak kena dengan saya. Bila belajar tajwid, kita tak faham apa pun daripada tajwid. Jadi penting sangat untuk kita jumpa kaedah sesuai. Bukan salah ustaz yang mengajar tu. Kebetulan cara dia tak sesuai dengan kita. Jangan kita pernah salahkan ustaz yang mengajar. Ustaz yang mengajar boleh jadi yang dia faham daripada guru dia yang sebelum ni, macam tu cara dia. Macam tu cara dia. Jadi kita mengaji, kita kalau boleh banyakkan guru. Tapi kalau mungkinlah sebab sini saya tengok ramai yang bekerja, jadi tak sempatlah kita nak cari guru ramai-ramai. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh bincang dengan tenaga pengajar kita, kata saya tak boleh faham cara ni. Boleh tak saya guna cara yang lain sikit? Boleh tak cadangkan cara yang lain? Mungkin. Ini antara cara untuk kita. Jadi kaedah sangat penting. Nak jumpa kaedah yang betul-betul sesuai dengan kita ni, inilah cabarannya. Tapi saya akan bagi cara yang saya rasa sangat sesuai untuk umum.
Kejap lagi lah, saya akan bagi sekejap lagi. Cuma pengenalan ilmu tajwid ni saya akan ceritakan secara ringkas. Jadi sekarang apa yang saya nak buat, saya akan ceritakan sikit pasal ni. Kita punya perjalanan kelas kita akan ada 5 siri. Siri 1 yang saya merahkan ni pengenalan ilmu tajwid dan kaedah dicatatkan untuk mempelajarinya. Ni untuk siri pertama kita. Lepas tu siri 2, siri 3, siri 4, siri 5 barulah saya sentuh pasal tajwid. Mungkin tengoklah ilmu tajwid apa yang saya akan sentuh. Idgham ma'al-ghunnah ke, idgham bila-ghunnah ke. Tapi saya bagi tahu awal lah sebab saya nampak dekat sini tak ramai orang kata yang saya nampak daripada survey saya lah yang saya survey secara ringkas tadi, tak ramai orang kata bidang yang kita kata mutakhasis ataupun bidang pengkhususan dia memang dia belajar Al-Quran ataupun dia belajar syariah. Biasanya orang belajar syariah ni dia tajwid dia dah level advance sikit lah. Tapi bab kata ramai asatizah kita, walaupun kita tahu bermacam-macam hukum tajwid, kita tahu apa itu majaz munfasil, kita tahu apa itu mad wajib muttasil, kita tahu semua hukum-hukum ni, mad iwad, apa mad lazim, kalimah mukhaffaf, apa semua kita tahu semua. Tidak semestinya bila dia baca Quran, kalimah yang keluar dari mulut dia tu betul. Tidak semestinya. Sebab bila mana kita nak belajar ilmu tajwid, kalau orang faham, bukan mata-mata kita nak ingat istilah-istilah tu. Tidak semesti kita ingat, saya tahu mad lazim kalimah mukhaffaf tu apa, saya tahu mad harfi musaqqal tu apa, saya tahu semua ni. Tidak semestinya dengan kita kenal ilmu-ilmu ni, kita kenal nama tak semestinya yang keluar dari mulut kita tu betul. Untuk betulkan bacaan kita perlukan kepada murabbi ataupun mursyid. Orang yang nak bawa kita, supaya kita boleh faham macam mana cara nak baca Al-Quran. Setiap pertuturan yang keluar daripada kita. Kalau teori sahaja tidak akan menjadi. Jadi penting untuk kita ada guru. Kalau semata-mata tahu cara baca macam mana, yang orang benar kita macam kita tahulah. Kita macam rasa kita tahu, rupanya kita tak tahu. Kita kena ada orang yang dengar bacaan kita, dan dia tahu macam mana nak bezakan bacaan yang betul dengan bacaan yang salah. Penting untuk kita ada guru. Ini tradisi Islam yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kita sejak zaman berzaman. Memang ini satu-satu cara ni. Sebabnya kita tengah bermain dengan benda yang keluar daripada mulut. Benda keluar daripada mulut bukan bahasa kita. Orang Arab sendiri pun belajar daripada guru. Sebab bukan bahasa kita perlu belajar setiap huruf macam mana cara untuk mengeluarkannya. Okey, boleh faham ya? Itu sekadar mukaddimah daripada saya. Yang saya bagi tahu ada tajwid. Lepas tu mungkin siri 4 saya akan sentuh makhraj. Makhraj macam mana cara, apa beza makhraj ni, apa beza makhraj tu, apa lawan dia, lepas tu ada sifat. Banyak perkara insya-Allah. Perkara yang kita akan sentuh. Cuma hari ini saya nak sentuh tentang kepentingan untuk kita mengetahui apa itu ilmu tajwid sebenarnya yang kita nak fokuskan. Okey. Tajwid, kalau dari segi definisi, saya baca secara laju saja. Pengetahuan tentang perbahasan kalimat-kalimat Al-Quran. Kalimat Al-Quran. Maksudnya, bila kita nak baca tajwid ni, dia khusus untuk Al-Quran sahaja. Yang kita nak bincangkan sekarang Al-Quran. Jadi kalau kita nak baca hadis Nabi SAW, contohnya, kita tak perlu untuk bertajwid. Tak perlu. Tidak wajib seperti mana kita nak baca Al-Quran. Sebab baca Al-Quran, dia punya adab dia lain. Kita kena baca kalimat Al-Quran, dan kita berikan hak kepada hurufnya, dan apa yang datang sama haknya. Dia ada dua. Hak huruf, contoh saya sebut. Hak huruf, dia ada beza hak dengan mustahaq. Wa mustahaqqah. Apa beza tu ni? Dia penting untuk kita tahu bacaan Al-Quran, huruf Al-Quran ada dua jenis. Yang pertama, hak huruf yang asli. Hak huruf memang asal sebutan hurufnya macam tu. Contoh saya sebut kat sini. Fawaswasa lahumas syaitan. Fawaswasa lahumas syaitan. Sifat sin tu kita panggil safir ataupun keluar angin. Huruf sin, sifat dia kita kena keluarkan sikit angin. Nampak? Fawaswasa. Macam tu cara dia, boleh faham ya?
Kita tengok dekat sini pula. Sorry. Kita tengok dekat sebelah dia. Ni yang datang dari luar. Sifat asal dia bukan macam tu. Tapi kita kena baca macam tu. Contoh saya bagikan dekat sini. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Contoh huruf lam. Huruf lam, sifat dia macam mana? Lam sifat lembut Lam sifat asal dia kita kena baca tarqiq. Lembut, kena baca lembut. La kan lembut kan? Tapi bila mana dia datang dengan kalimat Allah dan sebelumnya ada baris atas, kita kena tebalkan kalimat Allah tu. Nampak tak? Pada asalnya huruf lam tu kita baca nipis saja. La macam tu nipis kan? La. Al nipis kan? Tapi bila mana kita datang kita nak baca dengan kalimah Allah yang mana sebelum dia ada baris bawah, ada baris depan ataupun baris atas, maka kita kena baca dengan tebal. Tebal macam mana? Yang kita tahulah, kita makruf. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wallah. Nampak huruf lam tu daripada nipis la, kita tebalkan dia sebab kita nak sebut bacaan huruf Allah. Ini kita panggil disiplin antara disiplin ilmu tajwid. Asalnya bukan macam tu, tapi disiplin yang mana datang daripada mulut para ulama, syekh-syekh qurra sampai kepada Nabi, macam ni cara baca dia. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wallah. Daripada ini nipis kita baca tebal. Ni beza dia. Boleh faham ya? Supaya kita bezakan ada dua jenis. Nanti kalau kita baca Quran, tiba-tiba huruf ni yang kita belajar macam ni. Tiba-tiba ustaz kata baca lain. Maksudnya tu sifat yang datang dari luar. Datang bersama hak, bukan hak huruf, bukan yang asli, tapi yang kita belajar. Contoh yang lain, contoh kat sini kan, wa ma itu fir'aun. Ra tu yang asalnya kita macam tebal kan, ra tebal kan, tapi bila mana ra tu kita matikan dan sebelum dia ada baris bawah kita kena nipiskan dia. Fir'aun. Okey, macam tu lebih kuranglah ceritanya. Jadi ada dua jenis boleh ingat. InsyaAllah lah. Benda ni bila saya nak sebut sikit, bila mana kita baca ilmu tajwid, kita memang perlu kepada guru, sebabnya guru yang akan ajar kita macam mana disiplin ni berjalan daripada awal sampai akhir. Macam yang saya yakinlah kalau dekat sini mungkin kebanyakannya adalah disiplin yang memang dah ada guru dekat kelas mengaji protokol pun ni, yang mana kita boleh, guru akan tegur kita setiap perkataan yang kita salah tu. Dia akan betulkan sikit-sikit sampailah kita jadi level expert. Level expert maksudnya guru tu pun kena expert jugalah sebelum dia nak mengajar tu kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Sambung. Alright, ini saya sebut secara laju saja. Contoh macam pengasas ilmu tajwid, semestinya Nabi Muhammad SAW bila mana dia dapat wahyu tu dari Jibril, dia akan bertalaqi bacaan dia dengan Jibril. Nabi Muhammad SAW kalau pada bulan Ramadan, dia akan bertalaqi, dia akan khatam Al-Quran dengan Jibril sekali. Tapi masa dekat kewafatan dia bertalaqi dengan Al-Quran 2 kali. Ni Nabi Muhammad SAW yang mana pengasas ilmu tajwid, maksudnya bacaan yang dapat daripada Nabi, sahabat pun baca Al-Quran dengan Nabi juga, dan bacaan tu daripada Nabi dapat kepada anak murid dia, dapat kepada anak murid dia, dapat kepada anak murid, sampailah kepada kita sekarang. Yang tu. Sebab itulah orang banyak nak ambil sanad apa semua kan. Inilah yang kita nak dapatkan supaya kita dapat cara bacaan Nabi SAW. InsyaAllah ta'ala kita dapat. Tapi kalau pengasas kaedah daripada Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ni seorang ulama yang mana menentukan kaedah-kaedah yang mana kaedah tajwid dan dipermudahkan oleh ulama-ulama selepas dia seperti Ibn Al-Jazari, Asy-Syatibi apa semua tu. Okey, tak apa. Sambung. Kaedah ilmu tajwid. Tajwid ni dari segi istilah tadi saya lupa nak sebut. Tajwid ni asal perkataan ni tajwid, jawwada yujawwidu tajwidan. Kalau dalam bahasa Melayu jawwada ni tajwid maksud dia memperelokkan. Tajwid maksud dia memperelokkan. Tajwid itu maksud kita nak elokkan bacaan kita. Sebab itulah faedah ilmu tajwid pun dekat aja kan. Memperelokkan bacaan dan kualitinya serta mengelakkan daripada kesalahan yang jelas dan tersembunyi. Ni kaedah yang mungkin benda yang kita tak pernah jarang dengar kan. Dia panggil lahnul jali dengan lahnul khafi. Kalau saya lah,
Biasa kalau saya sebab kita sekarang kita orang bekerja, kita bukan gunakan ilmu ni, sebahagian daripada kita lah, kita bukan nak gunakan ilmu ni untuk kita boleh mengajar orang ke apa kan. Mungkinlah kita nak juga mengajar orang, tapi yang paling penting kita nak dekat sini, kita nak dapat cara bacaan yang baik. Kita nak dapat cara bacaan yang baik. Jadi saya tak suka sangat guna istilah-istilah yang panjang berjela-jela. Istilah yang panjang-panjang kan. Ada nama ni lah, nama ni Lahnul Jali, Lahnul Khafi, nama-nama bahasa Arab tu saya rasa kalau saya sebut pun mungkin tak ingat juga. Tapi yang penting kita faham apa yang sedang berlaku dalam Al-Quran tu supaya nanti jelas macam mana kita nak gunakan perkataan tu semasa kita nak membaca Al-Quran. Okey, sambung. Okey, contoh Jali dengan Khafi. Ni saya nak sebut Jali ni kesalahan yang jelas. Kesalahan yang jelas. Memang kalau kita cek balik pun, kita perasan. Kita perasan. Contoh ni kalau orang dia dapat basic bacaan. Contoh dia kenal, ni baris, cara baca baris atas macam mana. Cara baca baris depan macam mana. Cara baca baris bawah macam mana. Kita tahu dah kan? Kalau dalam Al-Quran, cara betul, tulis dalam Al-Quran ni surah An-Nisa, lima alaina al-qital. Lima kata alaina al-qital. Kenapa kita tahu salah? Macam mana kita tahu ini betul? Sebab dalam Al-Quran tulis macam ni. Okey, sorry. Kita tekan. Dalam Al-Quran ditulis macam ni. Lima kata yang saya tanda right ni. Lima kata alaina al-qital. Jadi, kalau kita baca macam yang atas ni, lima kata betul alaina al-qital. Ni kesalahan yang jelas. Dia tulis di atas. Tapi kita lagi baca baris depan. Jadi ini salah. Salah yang jelas. Memang jelas salah. Biasanya kalau kita buat kesalahan ni, sebab kita nak sebut perkataan tu. Kita nak sebut baris tu. Tapi sebab kita macam rushing, kita nak proceed kepada next punya kalimat, kita tersebut baris depan sebab kita macam rushing. Jadi kita kalau level, kita rasa kita ni macam level permulaan lagi, kita baca Quran tu slow-slow je, tak payah nak rushing. Slow-slow je. Tak apa slow-slow, biasalah kan belajar. Lama-lama barulah kita dapat. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa lahu alaihi syaqun falahu ajran. Dia baca Quran, siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan merangkak. Dalam keadaan merangkak. Merangkak ni ialah macam kita tahu kalau kita baca laju, kita tahu bila kita baca laju, kita akan ada salah. Jadi apa kita buat? Kita baca slow-slow untuk memastikan bacaan kita perfect. Okey, ni tak nak bagi kesalahan jelas. Kesalahan yang jelas ni memang biasanya ubah makna. Sama ada kita salah baca, contoh kita baca lima kata besar. Kita nyuruh ta, kita pergi baca sa. Jadi salah. Memang kesalahan jelas punya. Ada pun kesalahan yang tersembunyi, kesalahan yang biasanya kita tak nampak. Kita tak nampak kalau kita belajar dan kita ada guru, ada orang yang tegur kita, barulah kita nampak adalah kesalahan. Contoh kat sini saya berikan. Tertinggal dengung. Contoh. Ni kita baca 2 rakaat sini. Kita baca an yadriba. Boleh baca macam ni? Ya, betul. Ada qiraat yang baca macam ni, tapi kita baca Hafs dan Asim kena baca dengung. 2 harakat. Yadriba. Nampak tak? Saya panjangkan sikit. Tu saya panjangkan. Saya gunakan hidung saya. Dia guna khayshum. Yadriba. Jadi kalau kita baca tanpa guna, contoh saya baca kan. Yadriba. Macam saya baca yadriba. Salah. An yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Salah. Jadi kalau saya nak baca betul, saya kena adakan dengung 2 harakat tu. Yadrib. Nampak tak? Ada panjang tu. Ni kesalahan tersembunyi. Yang ni yang penting untuk kita belajar dengan guru ni. Saya memang suka tekankan belajar dengan guru sebabnya, bukan sebab ni kelas mengaji ke apa, bukan. Sebabnya memang tak ada cara lain untuk kita dapatkan bacaan yang sempurna kecuali dengan kita berguru. Saya sendiri masa saya ambil sanad hari tu, saya nak habiskan 10 juzuk tu ambil masa 1.5 tahun.
setahun setengah untuk dapatkan ambil sanad ni. Kalau orang tahu ambil sanad, kita akan baca setiap huruf ataupun kalimat yang keluar dari mulut kita. Kalau salah akan ditegur. Memang sangat memenatkan. Memang sangat memenatkan. Pada peringkat awal lah. Bila kita dah habis dalam 10 juzuk tu, lepas tu jadi lancar. Sebab kita dah, lidah kita dah, orang kata memang dah lekat dah bacaan macam tu. Memang ni benda yang kita nak dalam membaca Al-Quran. Benda yang paling kita nak dalam baca Quran, bacaan yang sepatutnya kita baca tu lekat dekat lidah kita. Kita tak payah fikir, dia memang lekat dalam lidah kita tu, lekat dah. Ni yang penting kita nak. Jadi macam mana nak dapatkan ni? Kita perlukan, orang kata, istiqamah, murur, berterusan belajar. Berterusan baca macam yang kita belajar. Kalau kita belajar lepas tu esok tinggal, confirm lah, tak ingat kan? Kita kena ada setiap hari kita buat. Jadi kita kena baca Al-Quran every day. Kena baca Quran every day. Barulah kita boleh dapat. Okey, target paling utama bila mana kita belajar Al-Quran dengan guru terutamanya, kita nak supaya kita dapat lekat bacaan Al-Quran tu, cara baca Al-Quran tepat tu lekat dekat lidah kita. Yang ni paling penting sekali, paling crucial supaya kita dapat ni. Supaya kita baca tu kita tak payah fikir dah. Memang kita satu perkara pertama mestilah kita nak supaya kita lancarkan bacaan Al-Quran kita. Yang tu boleh faham ya? Ni jelas ya? Jali dengan khafi. Okey. Saya tak tahu apa tu. Okey, boleh ni. Alright. Boleh faham ya? Kalau ada tak faham, boleh hentikan saya kalau nak tanya. Alright. Saya ingat nak ringkas tapi jadi panjang-panjang pula kan. Tapi tak apalah. Ni pun penting juga. Saya nak sebut benda ni. Sebab ramai sangat yang keliru isu ni. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Okey. Mempelajari ilmu tajwid ni fardu kifayah. Fardu kifayah. Okey, boleh faham? Nak belajar ilmu tajwid ni fardu kifayah. Faham tak fardu kifayah? Fardu kifayah ni macam solat jenazah kita tu. Hukum dia sama dengan solat jenazah kita. Kalau dalam satu kawasan tu ada seorang yang belajar, maka yang lain semua tak berdosa. Tapi yang ni kena faham Tapi fardu ain. Yang wajib ni, kita nak beramal dengan ilmu tajwid wajib. Kita tak salah baca. Sebab kita kena faham fardu kifayah belajar ni, kena ada orang yang belajar supaya orang ni dia boleh ajar kepada orang yang nak baca Quran. Jadi secara ringkas ni memang semua kena wajib belajarlah. Sebab kalau kita nak belajar, tak belajar macam mana nak beramal kan? Tapi masuk belajar dekat sini, belajar secara detail. Huruf isti'la macam mana? Tak tahu kan istilah apa. Huruf, okeylah saya baca, saya ringkaskan. Huruf yang baca tebal macam mana? Huruf yang baca nipis macam mana? Huruf yang ada getaran macam mana? Huruf yang kena keluar angin, yang mana satu? Yang secara jelas ni, yang secara orang kata detail ni, yang ni fardu kifayah. Tapi yang kita nak baca, kita nak beramal ilmu tajwid, ada beberapa ilmu tajwid yang crucial untuk kita tahu. Antaranya macam apa? Contoh macam yang jali tadilah, yang jali tadi. Yang saya kata dia kena jelas, maksudnya tak tertukar huruf, tak tertukar baris. Yang ni beramal dengan ini wajib. Wajib, tak tertukar huruf, tak tertukar dengung panjang pendek ke apa, tak tertukar. Kalau dengung panjang pendek tu sebenarnya kalau kita salah boleh dimaafkan lagi. Tapi dengan syarat kita kena sentiasa upgrade lah bacaan kita. Janganlah kita berada di takut yang sama kan. Lebih kurang macam itulah. Ni dalil dia, Allah kata warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan bacaan tartil, memperelokkan huruf dan kalimat serta membaiki sebutan bacaan. Okey. Tartil kita faham Tartil ni maksudnya dia jawadal Qur'ana tajwida, memperelokkan bacaan dengan memperelokkan huruf dan kalimat yang kita sebut tu. Kita kena sentiasa memperbaiki sebutan bacaan Al-Quran kita. Okey, yang ni macam bawah ni lebih kurang ni saya macam tersalah letak juga sebenarnya. Ni macam rilat baca Quran juga ni. Sahibul Quran yuqalu li sahibil Quran iqra wattaq warattil kama kunta tarattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayat qra'uha. Saya nak sebut sikit. Dikatakan kepada sahibul Quran. Kenapa kita nak sangat belajar tajwid ni, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian?
Kenapa kita nak sangat baca Quran? Supaya kita dapat title Sahibul Quran. Siapa Sahibul Quran ni? Siapa Sahibul Quran ni? Sahibul Quran ni saya nak ingatkan, ya saya memang saya seorang hafiz, tapi tidak semestinya saya Sahibul Quran. Walaupun saya hafal Quran 30 juzuk kan, tidak semestinya saya ni Sahibul Quran. Siapa Sahibul Quran? Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Allah Ta'ala saya tahu. Ya, Allah berikan tanda-tanda ni kepada kita. Nabi SAW ada berikan tanda-tandanya pada kita. Nabi ada berikan tanda. Contohnya dia ni sentiasa baca Quran. Dia sentiasa mengamalkan apa yang Quran beri. Kalaulah saya ni hafal 30 juzuk Quran, baca Al-Quran 4-5 juzuk sehari pun, contoh, kalau saya baca Al-Quran 5 juzuk sehari pun, tapi bila Quran kata ya, tapi saya kata tidak, maka saya bukan Sahibul Quran. Sahibul Quran ni untuk semua, title untuk semua. Tidak semestinya kita kena hafal Quran. Yang penting kita baca Al-Quran, ya, kena sentiasa baca Quran. Nabi boleh dengar ke suara saya? Tadi saya tak dengar. Boleh. Sekarang boleh. Boleh? Okey, saya ulang balik apa tadi? Okey. Nabi Muhammad SAW, saya nak sebut sikit. Nabi Muhammad SAW, dia seorang suami kepada 11 orang isteri. 9 orang lah kan? 9 orang isteri. Lepas tu, Nabi Muhammad SAW seorang pemerintah. Dia juga seorang Nabi. Bila pemerintah, dia kena perintah negara. Kita tahu betapa sibuknya pemerintah. Pemerintah ni sibuk. Pemerintah ni kita tahulah. Memang sibuk. Dia banyak dia kena buat urusan takbir negara apa semua kan. Lepas tu, Nabi Muhammad SAW juga ketua tentera. Nabi Muhammad SAW juga Nabi. Bila dia Nabi, maksudnya dia kena mengajar. Dia kena mengajar pasal Al-Quran. Dia kena buat khutbah apa semua kan. Sebab dia Nabi SAW. Jadi Nabi ni memang seorang yang sangat-sangat sibuk. Sangat-sangat sibuk. Jadual dia memang full punya. Pack dia punya schedule. Tapi Allah rakamkan dalam Al-Quran, Allah kata apa? Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Quran. Allah kata, tidaklah kamu wahai Muhammad dalam apa-apa urusan pun kecuali kamu akan membaca Al-Quran. Apa Allah sebut? Nabi SAW dengan keadaan dia pemerintah. Dia ada isteri ramai. Lepas tu dia ni Nabi, dia kena pergi mengajar, kena pergi sana apa semua. Dalam keadaan dia sangat-sangat sibuk ni, dia tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Ni Nabi Muhammad SAW, orang dijamin syurga. Apatah lagi kita kan. Kita sibuk macam mana pun, pastikan kita baca Al-Quran. Pastikan kita buat jadual lah sikit kan, supaya kita boleh baca Al-Quran tu. Okey, sambung. Sebab takut tak sempat kan. Okay, sambung sikit. Mana dia? Okey, ni. Saya nak sebut sikit. Sebab kita sebut pasal tajwid tadi kan. Kita tengah sebut pasal hukum tajwid. Ni antara orang kata statement yang sebelum ni memang tak silap saya dalam awal tahun ni kot. Awal tahun ni ataupun akhir tahun lepas. Statement ni viral. Viral sekejap kan. Dia kata, kalau tak pandai tajwid, jangan nak memandai nak baca Al-Quran. Statement ni viral lah itu. Memang ramai orang marah kan. Saya kan. Tapi ada juga yang menyokong, saya tak tahu kenapa. Kadang-kadang ada juga ustaz yang bawa kalam-kalam macam ni. Yang mana memang salah lah. Saya tulis kat sini kan salah satu statement yang viral. Pandangan yang tidak benar, saya kata. Saya tulis kat sini. Pandangan yang tidak benar. Saya seorang lah kata ustaz. Saya orang kata ustaz kecil je. Mungkin ustaz-ustaz besar pun ramai kata. Memang pandangan ni salah punya. Kalau tak pandai tajwid, jangan nak memandai-mandai nak baca Quran. Kalau macam tu, bila nak pandai kan? Kalau kita tak baca Quran, macam mana kita nak pandai? Tahulah mungkin dia maksud dia lain tu, wallahu ta'ala alam lah. Kita boleh husnuzan je lah apa yang dia nak maksudkan kat sini. Kita boleh kena sangka baik je lah. Tak tahulah apa yang dia nak maksudkan. Tapi kalau betul kita faham bila mana kita baca ini, seolah-olah dah kalau tak pandai tajwid, jangan baca Quran. Salah statement ni salah. Quran, kalau kita tak pandai, kita kena baca lah. Kita kena baca. Takkanlah Nabi nak suruh kita buat dosa. Okey, Nabi turunkan Quran. Nabi sentiasa banyak dalam hadis dia.
Antaranya Nabi sebut iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada ahlinya. Okey, Nabi suruh kita baca Quran. Kita orang Melayu. Takkanlah kita sebab kita tak pandai tajwid kita tak nak baca Quran. Takkanlah Nabi nak suruh kita buat dosa. Mestilah tak kan? Nabi suruh kita baca Quran. Takkanlah Nabi nak suruh kita buat dosa sebab Nabi kita mula-mula kita dapat Quran. Takkanlah kita nak baca Quran terus pandai tajwid kan? Saya dulu takkanlah saya terus pandai baca tajwid dengan huruf sifat betul apa semua kan? Mestilah saya belajar dulu. Tak logik. Tak logik. Ini ada statement yang orang buat ni. Statement ni memang tak betul lah. Viral sekejap kan? Tapi tak apalah, mungkin dia maksudkan lain. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, macam tu ceritanya. Okey, sambung. Ni macam kelebihan fadilat yang mana saya dah sebut juga sikit tadi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarinya. Okey, nak cakap Nabi dah sebut dalam hadis ni. Nabi kata orang yang terbaik adalah orang belajar Quran. Daripada kita tak belajar langsung, baik juga kita belajar sikit kan? Kita belajarlah Quran, dah kita tak pandai kita belajar. Dalam keadaan kita belajar, kita akan dapat manfaat-manfaat ni, walaupun macam saya sebut ada satu hadis yang saya baca, walaupun kita baca merangkak, Nabi kata kita akan dapat 2 pahala. Pahala pertama, kita baca Al-Quran. Pahala kedua, pahala pertama kita baca Quran, pahala kedua kita cuba untuk memperbaikkan bacaan kita meskipun kita merangkak kan, 2 pahala Nabi sebut. Nabi Muhammad SAW sebut. Okey. Dan kita mengajarkannya. Okey, kalau kita boleh mengajarkannya tak apalah, tapi kalau kita masih di peringkat mempelajari Al-Quran, kita buat setakat kita mampu. Nabi sebut 2 golongan ni adalah 2 golongan yang sebaik-baiknya di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Kita kena banyakkan baca Al-Quran insya-Allah. Yang bawah ni saya sentuh dah sikit tadi, tapi saya nak sebut dekat sini. Allah kata pada sahibul Quran, Allah kata kepada ahli Quran. Ahli Quran macam saya sebut tidak semestinya orang tu hafal 30 juzuk Quran. Boleh jadi dia ni orang yang banyak membaca Al-Quran. Kalau saya nak sebut sikit. Saya seorang yang, yalah sebab saya ni daripada Mat Tafiz, saya baca Al-Quran lancar. Tapi kalaulah saya baca, level saya baca dengan orang yang tak pandai baca, orang yang baru nak belajar baca lain. Contoh kalau saya baca, contohlah, saya bagi contoh saja ni. Contoh saya baca 2 juzuk tu, contoh saya baca 2 juzuk macam banyak sangat kan. Contoh saya baca 1 juzuk. 1 juzuk sehari tu bagi saya, ni bukan saya kata saya bagi contoh saja. Contoh saja. 1 juzuk sehari bagi saya 1 juzuk macam banyak, tak apalah. Saya buat 5 page lah. Contoh 5 page kan, 5 page. Contoh bagi saya yang lancar Quran ni, saya hafal Quran ni. Ni contoh bukan saya nak riak apa ni, contoh saja. Bagi saya kalau baca 5 muka surat sehari tu senang sangat-sangat. Sangat-sangat, orang kata bahasa orang muda sekarang kan, dia kata sangat-sangat kacang lah 5 page sehari tu. Tapi bagi orang yang baru nak belajar, 5 page sehari tu sangat-sangat berat. Sama tak pahala saya baca 5 page dengan pahala orang yang baru nak belajar baca 5 page? Tak sama. Sebab dia lagi penat daripada saya. Kalau nak baca 5 page tu, dia lagi penat. Saya ni, 5 page tu relax je. Contoh je ni. Relax je. Jadi tak sama sebab dia punya usaha lebih. Tu tak campur niat apa semua lagi kan. Dia baca Al-Quran dengan niat, dia nak dapat kebaikan. Boleh jadi saya baca Al-Quran sebab saya nak jadi imam tarawih malam ni. Contoh, saya baca Quran semata-mata jadi imam tarawih sahaja. Jadi pahala kurang dah situ sebab tak ikhlas kan? Sebab tak ikhlas. Tapi dia baca Quran sebab memang dia nak dapat redha Allah Ta'ala. Jadi sekarang pahala dia lagi banyak dari saya. Sebab niat dia ikhlas, niat saya sebab saya nak jadi imam tarawih. Contohnya macam itulah. Wallahu Ta'ala a'lam. Bergantung kepada niat masing-masing. Niat sangat penting dalam kita mempelajari ilmu Al-Quran. Tambah-tambah kalau kita orang bekerja kan. Contoh kita ada seorang student saya tu, dia kerja bank. Mestilah sibuk kan. Bila dia kerja bank, memang sibuk. Tapi dia cuba juga selit masa dia supaya dia boleh ada masa untuk mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Ni benda yang sangat besar. Dalam keadaan kita sibuk, ada tadi kata dia housewife kan. Housewife.
Jadi dia sibuk jugalah nak kena masak, nak kena jaga anak. Tambah-tambah sekarang PDPR kan, nak kena tengok anak tengah buat apa semua. Betul ke tak masuk kelas kan? Saya pun ada kalau saya belajar masuk kelas apa semua kan. Duk panggil student tu tak jawab, tak ada respon. Tak tahu pergi mana. Tak tahulah dia dengar ke tidur. Biasalah tu kan. Jadi kalau mak ayah, ada setengah mak ayah dia sangat caring benda ni, dia jaga anak dia tengok ada dia betul ke tak dia masuk kelas ni, ke tengah main game. Wallahu taala alam kan. Housewife pun sibuk juga. Tapi dalam kesibukan tu dia cuba selitkan sikit masa dia untuk baca Al-Quran. Masya Allah, besar pahala kat sini kan. Besar, dia korbankan masa dia untuk masukkan Al-Quran, untuk bagi masa kepada untuk belajar kalam-kalam Allah Taala. Masya Allah, besar kan? Okey, kita sambung sikit. Jadi ni saya kata sahibul Quran ni, sahibul Quran. Dia cuba untuk mempelajari Al-Quran setakat dia boleh. Di samping dia belajar Al-Quran, dia belajar cara nak baca Al-Quran, dia dengar juga kuliah-kuliah bahasa tafsir. Dia tengah cerita pasal ayat ni mencerita tentang apa, ayat ni bertadabbur tentang apa. Besar pahala, Masya Allah tuan-tuan. Saya nak sebut sini, kalau di akhirat Al-Quran, dan kalau kita ni diiktiraf oleh Allah Ta'ala sebagai ahli Al-Quran, yang mana saya kata ahli Al-Quran tadi, yang mahir dalam membaca Al-Quran, walaupun kita on the way nak jadi mahir, maksudnya kita usaha sungguh-sungguhnya untuk kita memang target macam-macam mana pun, sebelum aku meninggal dunia, aku nak jadi orang yang paling sangat mahir dalam Al-Quran. Meskipun dia on the way nak pergi, kalaulah Allah tengok usaha dia, memang kalau betul dia konsisten pada usaha ni, dia akan sampai kepada tahap sahibul Quran, maka dia akan dapat sahibul Quran tu. Berdasarkan apa yang Allah kehendak. Allah Maha penyayang. Allah Maha penyayang. Kita kena ingat, Allah akan beri apa yang hampa dia usahakan. Tapi yang saya nak sebut sini, bila kita dah dapat ni, bila kita baca Al-Quran, kita akan naik. Contoh kan, kita baca Al-Quran, hari ni contoh, sepanjang kita hidup, contoh umur saya 24 kan, daripada umur saya 1 tahun sampai 24 tahun, daripada 24 tahun saya dah baca, contohlah, saya bagi contoh je kan, saya dah baca 100 juzuk, contoh, saya dah baca 100 juzuk. Jadi saya akan naik berdasarkan 100 juzuk tu. Contohlah kalau setiap level, setiap 1 juzuk ada 100 level kan, saya dah baca 100 juzuk, jadi sekarang saya level 100. Contohlah, hari ni, saya dah khatam 1 juzuk lain. Jadi saya ada 101 juzuk. Jadi ada 101 level. Saya dah naik level 101. Setiap kali saya tambah juzuk, satu level saya naik. Satu level. Jadi semakin banyak kita baca Quran, semakin tinggi kita naik. Macam ni. Ni yang kita nak. Kita boleh dapat yang paling top punya. Jadi semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin tinggi kita naik. Sebab itulah penting untuk kita belajar tajwid. Kita kena jadi orang yang mahir dalam tajwid, untuk kita dapat title sahibul Quran. Kita nak dapat title sahibul Quran ni benda yang paling besar sekali, supaya kita boleh berjaya di akhirat insya-Allah taala. Okey, sambung. Ni saya nak sebut sikit pasal ni kaedah lah secara ringkas saja. Secara ringkas ni saya punya personal opinion. Dia ada banyak cara belajar. Kalau dengan saya, contohlah kalau dengan saya kan, cara cikgu lain pun, cara guru lain sama je, tapi dia depend pada guru masing-masing lah. Semua cara tak ada cara yang salah. Semua cara betul. Adalah juga yang salah kan. Tapi depend kepada masing-masing lah dia belajar macam mana. Kalau macam saya kan, kalau one by one, saya akan buat macam bacaan. Saya bagi dia baca dulu. Saya bagi student saya baca, saya dengar dan saya betulkan. Lepas tu saya akan bacakan. Kemudian student saya dengar. Dia dengar macam mana cara baca. Lepas tu dia cuba ikut cara baca. Dengan harapan supaya lama-lama dia terikut-ikut dengan cara baca saya. Saya nak cakap apa kat sini? Cara kaedah ni dia ada macam-macam. Yang saya nak sebut kat situ, yang saya nak fokus kat sini je. Cara belajar ni macam-macam. Contoh kan? Contoh. Okey, contoh. Yang pertama tadi, one by one kan? Dia baca dan saya dengar dan saya betulkan. Cara kedua, mendengar. Yang mendengar ni satu. Yang pertama kita baca, guru betulkan. Yang kedua, mendengar. Jadi penting untuk kita dengar bacaan-bacaan guru yang bagus. Contoh, saya bagi kita ambil yang Syekh Arab terus. Contoh Syekh Mahmud Khalil Khusairi kan. Syekh Mahmud Khalil Khusairi. Ni antara orang panggil, memang gelaran dia Syekhul Qurra. Syekhul Qurra. Guru-guru kepada qari-qari yang ada di muka bumi sekarang,
macam Mesyari apa semua tu kan. Guru-guru Syekhul Qurra Mahmud Khalil Husairi. Maksudnya bacaan dia adalah bacaan yang paling cantik untuk kita belajar tajwid. Jadi apa kita kena buat? Kita cuba biasakan telinga kita mendengar bacaan syekh-syekh ni. Syekh Mesyari pun bagus juga dia punya. Sebab dia pun ikut manhaj yang sama. Dia ikut manhaj Syekh Mahmud Khalil Husairi juga bacaan dia. Cuma dia berlagukan sikit lah, dia melagukan sikit. Okey. Azan. Bolehkah kita pause sekejap sebab azan? Tempat saya azan. Jadi saya berhenti kejap. Okey, tadi azan saya berhenti sekejap. Ni ada soalan sikit. Dia tanya, Ustaz, bagaimana sekarang ni ada berbagai teknik belajar secara online. Boleh kita terima kaedah ni? Boleh ya. Saya tak tahulah kaedah dia macam mana. Kalau kaedah yang kita tak boleh terima, kalau kaedah tu macam kita orang kata buat main-main dengan Quran, contoh macam baca Quran terbalik ke, macam something wrong lah dekat situ, macam something wrong. Bila kita guna rasional pun macam tak boleh lah macam ni. Contoh lah kan. Tapi kalau cara macam cara Al-Baghdadi ke, cara Al-Hiraq ke, saya tak tahulah. Macam-macam cara kan. Kalau cara tu betul boleh mahirkan kita dalam Al-Quran, boleh terima saja. Tapi saya nak bagi tahu satulah. Bila kita sebut pasal kaedah-kaedah belajar ni, dia ada cara yang sesuai dengan kita. Tapi tak sesuai kepada orang lain. Ni penting untuk tahu. Cara tu mungkin sesuai dengan orang lain tapi tak sesuai dengan kita. Itu bergantung pada kita. Sebab kita ada orang dalam bidang engineering, ada orang dalam bidang doktor, ada orang dalam bidang macam-macam lah, macam-macam bidang. Jadi bila mereka ni orang belajar disiplin bidang engineering contohnya, dia ada cara fikir dia yang sama dengan cara engineering. Dia tak boleh terima kalau benda tu tak masuk akal. Jadi ada benda-benda tu memang kena guna cara-cara ni dia boleh guna. Contohlah kan. Jadi cara fikir kita tu kadang-kadang mempengaruhi cara kita. Kalau orang yang boleh terima semua tu, mungkin sebab dia banyak belajar ilmu banyak jenis ilmu, jadi dia boleh terima semua cara. Tu depend kepada semua orang lah, tak kisah. Depend kepada kita sendiri. Jadi kalau kita rasa kita dengan guru kita sekarang kita rasa tak sesuai,
Kita rasa ustaz saya tak faham lah cara macam ni. Ustaz ada tak cadangan lain? Macam mana saya boleh fahamkan supaya saya boleh faham juga apa yang ustaz tengah cakap ni. Contohnya macam itulah. Lebih kurang kan. Okey, boleh ya. Kalau ada soalan, mungkin kejap lagi saya buka soalan sikit. Saya insya-Allah lah saya akan cuba habiskan tepat pada masanya. Ni saya pergi laju. Sebenarnya kaedah ni yang penting kan. Lama pula yang tadi dekat situ. Okey, tak apa. Cadangan kaedah belajar tajwid. Poin pertama talaki. Talaki ni macam face to face, one to one. One to one. Maksudnya ada seorang baca dan kita betulkan. Yang syaratnya kita kena ada guru yang mahir lah. Guru ni memang betul-betul expert dalam bidang dia. Yang mana kalau boleh expert ni maksud saya dia kenal huruf-huruf tu macam mana cara nak baca. Apa yang perlu ditambah sini? Macam ada huruf tu, kalau dalam Al-Quran dia tak tulis pun macam tu. Tapi rupanya ada nun kecil dekat bawah tu. Dia hamzah wasal bertemu dengan tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Dia kena tambah nun kecil kat bawah tu kan. Ni benda-benda yang macam ni kita kena ada guru yang mahir. Guru-guru ni paling kurang dia tahu macam mana nak baca kat sini. Maksudnya dari juzuk 1-30 dia tahu semua ni macam mana cara nak baca dia. Ismam dekat mana apa semua tu ya, banyak perkara. Banyak perkara orang kata memang orang kata pengecualian. Contoh, ada tempat-tempat tu kan. Memang cara baca dia sini satu je dalam Quran. Contoh saya bagi contoh satu kan. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Ramai tak tahu kat sini. Ramai tak tahu kat sini majriha. Ramai orang baca majraha. Ada kadang-kadang ada beberapa orang guru Al-Quran yang saya jumpa dia tak tahu sini kena baca re bukan ra. Majraha dia pergi baca majriha dia pergi baca majraha. Ramai yang tak tahu. Jadi paling kurang dia tahu pengecualian-pengecualian yang ada dalam Al-Quran ni, jadi dia boleh layak mengajar. Okey, tak apa, tak kisah. Nanti saya akan, yang ni mungkin perlukan kepada kuliah yang lain lah untuk saya ceritakan. Teknik yang sesuai. Ni saya kata, saya gunakan teknik sesuai, saya tak bagi secara spesifik teknik mana, Hiraq ke, Al-Baghdadi ke, tak. Saya kalau saya akan depend kepada student tu. Student tu kalau dia macam tak faham cara ni, kita cuba ubah cara lain kan, supaya dia boleh faham. Okey, tidak menukar Al-Quran ni penting juga kalau bagi saya. Penting sangat untuk kita tak tukar Quran supaya kita boleh buat nota dalam Quran tu. Contoh ada perkataan ni saya kata, dalam Quran satu je ada macam ni. Satu je dalam Quran ada ni. Kita pun tulis sikit. Supaya nanti bila kita guna balik Quran tu, kita nampak yang kita bulat tu, ni ustaz dia kata macam ni. Jadi penting untuk kita tak tukar Quran. Dan supaya kita Quran tu macam orang ajar lah kan. Biasa ulama-ulama ajar, contoh kita pergi masjid kan. Sekarang tak ada masjid lah. Sebab kita susah sikit nak pergi masjid sekarang kan. Sebab kita dalam keadaan COVID macam mana. InsyaAllah moga-moga masjid boleh dibuka lagi supaya semua orang ramai boleh masuk. Antara ulama ajar kita kan, bila kita masuk masjid, kita cuba cari satu tiang tu, kita duduk tiang tu je selalu, lama selalu. Supaya nanti bila di akhirat nanti, tiang tu akan jadi saksi. Orang ni sentiasa duduk di atas, sentiasa menyandar di atas aku dan buat ibadat macam-macam. Dia jadi saksi. Jadi kalau kita ada Quran yang kita tak ubah-ubah kan, insya-Allah taala Quran tu datang dikata dia sentiasa menggunakan aku untuk baca Quran sampailah aku ni hancur lebur. Contohnya. Penting penting. Satu lagi macam tak tukar Quran ni, yang pentingnya sebenarnya, yang paling penting juga kita nak ada tanda-tanda tu. Kita nak tanda supaya kita tahu ni bulat ni salah kat sini. Bulat ni ustaz kata kena baca macam ni. Penting untuk kita tahu. Jadi bagi saya tak pentinglah tak tukar Quran ni. Jadi beli ataupun kalau kita ada Quran kita tengok dulu sekarang, kita guna je Quran ni sampai bila-bila. Boleh. Cuma kita boleh lah macam nak contoh ada Quran dekat pejabat satu, dekat kereta satu, dekat rumah satu. Mungkin ada orang buat macam tu kan, boleh je, tak ada masalah. Cuma ni kalau boleh ada Quran yang kita sentiasa buat rujukan. Okey, boleh faham ya? Sambung. Rasa macam tak sempat lah. Nak habis masa dah. Tak apalah, saya cuba pergi secara laju. Saya suka kalau saya mengajar, ni saya punya pandangan peribadi. Sebab itulah saya gunakan perkataan saya. Sebabnya saya tak boleh nak ceritalah orang lain punya. Saya tak kata cara orang lain salah. Tapi cara ni antara yang saya cuba amalkan. Sebab bagi saya cara ni sangat berkesan lah. Sebab kita kalau orang awam, ya kita lain dengan orang yang contoh orang hafiz kan. Orang hafiz kalau saya tegur, contoh kalau orang yang hafiz bila mana kita tegur dia, contoh saya tegur dia wa innama,
Wa innama, saya kata contoh, saya kata sini innama, sini kena dengung kena baca dengung kat sini. Innama, 2 harakat. 2 harakat innama. Jadi bila mana saya kata innama, otak dia tu dia akan membayangkan innama yang lain yang dia pernah hafal. Dalam juzuk 1 ada juzuk 2 ada juzuk 3 juzuk 4 contohlah kan. Juzuk dia pun terbayang, oh dekat juzuk 7 ada. Oh ayat ni dekat juzuk 8 pun ada. Lain level lain. Jadi kalau kita yang peringkat awam, contohnya lah, kita penting untuk buat progressive extremism ni. Apa maksudnya? Contoh, perbuatan yang diulang secara konsisten tapi hanya fokus pada satu atau dua perkara. Contohnya, fokus hanya pada satu huruf saja. Lepas tu fokus hanya pada satu jenis huruf. Ini contoh-contoh. Ini contoh pertama. Ini contoh pertama. Fokus. Contoh saya kata okey. Bulan ni saya nak fokus pada makhraj ain saja. Cara sebut u. Saya nak fokus pada satu huruf saja. Lepas settle ni baru kita proceed next. Cara saya macam itulah. Ni cara yang saya cadangkan, sebab tu saya tulis pada awal slide saya tadi, saya kata cara yang saya cadangkan. Fokus sikit-sikit je. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit kan. Ni contoh saya bagi. Contohnya kita fokus pada satu huruf saja. Contoh lain kita fokus pada satu jenis huruf yang dengung sahaja. Contoh lain saya fokus pada satu hukum bacaan mat sahaja. Lepas settle yang ni baru kita proceed next. Ni cara yang sebenarnya orang yang buat idea ni, orang yang susun idea ni orang punya. Tapi saya cuba buat jadi kita boleh praktiskan dalam membaca Al-Quran. Kita satu-satu je. Kalau kita boleh pegang 3, kita contoh kita pegang 3 kan. Saya tengok ada beberapa student saya tu dia boleh ingat 3 ni. Dia boleh ingat 3, saya tambah 3 hari tu. Sampailah dia settle 3 ni, barulah saya ajar benda lain. Macam tu cara dia. Jadi kita tambah sikit-sikit. Bukan apa. Kalau kita belajar banyak-banyak, nanti mudah jemu. Kesan kalau terlampau banyak informasi dalam satu masa kan, kita mudah jemu, mudah lupa, mudah tertukar kan, mudah stres, banyak sangat nak kena ingat. Ni yang saya ambil satu kata ni daripada Stephen Covey kan, dia kata kita bebas pilih apa kita mahu. Contoh kita nak sangat informasi banyak kan, tapi kesan dari perbuatan tersebut bukan kawalan kita. Kita jemu, kita lupa, kita tertukar, kita stres, kita tak boleh kawal. Jadi saya sangat tekankan supaya kita boleh fokus pada satu perkara dulu, settlekan yang ni dulu, barulah kita proceed next. Bagi saya cara ni baguslah. Pandangan saya. Mungkin kalau iyalah saya sendiri pun belajar dengan cara bila saya bertalaki dengan sanad kan. Bila gunakan sanad, bila saya belajar sanad ni memang dia akan bagi semua informasi yang ada. Dia bagi semua informasi yang ada. Memang saya banyaklah nak kena ingat. Tapi lainlah sebab saya dah baca Quran lama kan. Jadi lainlah caranya. Tak bolehlah guna cara tu untuk orang lain kan. Sebab saya dah tahu dah istilah ni apa. Jadi ini saya nak sebut satu lagi kepentingan. Kalau kita dah tahu teori-teori tajwid, kita dah tahu ni bacaan ni nama dia majais munfasil. Kita tahu nama dia majais mak wajib muttasil ke apa semua kan, mak lazim ni mak kalim mukhaffaf. Kalau kita dah tahu kaedah-kaedah ni, bila mana kita nak dapat informasi banyak-banyak, kita mudah nak ingat. Sebab kita dah ingat nama. Ni penting untuk kita ingat teori. Inilah fungsi teorinya. Bila kita ingat teori, bila mana kita baca, ada ustaz tegur macam satu page, satu ayat tu 10 kali ditegur sebab ada 10 salah. Kita senang nak simpan dalam kepala kita sebab kita dah ingat nama-nama tu. Ni fungsi kita ingat nama tu. Boleh faham ya? Okey. Saya rasa tak sempat kita nak habiskan kita punya slide ni. Tak apa, yang lain tu tak penting sangat. Yang ni je penting. Ni saya tulis. Ni sebenarnya saya lupa nak faham ni. Okey, contohkan kunci masa kita untuk baca Quran. Okey. Seminit je lagi ya. Saya masa seminit je. Okey, ini penting Kalau kita baca Quran, ya memang kita memang sibuk. Kita banyak kerja nak kena buat kan. Tapi pastikan dalam sehari tu ada masa, contoh kita kata, dalam sehari macam-macam mana pun aku nak habiskan bacaan Al-Quran 5 page. Contoh. 5 page sehari mesti kena ada. Aku takkan tidur selagi mana tak habis 5 page ni. Dia ada macam ni. Contoh ataupun kita tetapkan masa. Lepas maghrib, apa-apa pun yang terjadi, aku kena baca dulu 5 page, barulah aku boleh buat benda lain. Macam tu. Ataupun sebelum tidur, aku nak baca dulu 5 page, barulah aku boleh buat benda lain.
Tak kisahlah apa-apa. Contoh. Sebelum nak makan, aku nak baca dulu 5 page baru aku nak buat. Kita kena pandai kunci masa kita. Jangan start banyak-banyak. Macam saya kata tadi, progressive extremism sama juga. Jangan terus sehari tu kita nak buat ekstrim kan. Kita terus nak buat. Contoh kita sebelum ni tak pernah baca Quran. Kita baca Quran jarang-jarang je. Tiba-tiba kita terus nak start 5 page. Memang lama-lama kita jadi penat lah sebab kita tak biasa. Mulakan dengan sikit. Kalau kita tak mampu baca 1 page, mulakan 5 baris dulu. Mulakan 5 baris. Okey, saya nak baca 5 baris. Hari-hari, apa-apa pun jadi saya nak baca 5 baris. Kita baca 5 baris yang tak pernah tinggal 40 hari. Tak pernah tinggal 40 hari. Lepas tu, lepas 40 hari, boleh upgrade ni. Boleh upgrade, kita tambah 5 baris lagi. 10. Kita baca 10 baris. Lepas 80 hari, kita boleh upgrade sikit ni. Kita tambah sikit. Lebih baik kita tambah sikit-sikit tu daripada kita tak buat langsung. Betul ke tak? Daripada kita buat sikit daripada kita tak tambah langsung. Samalah juga dengan kita baca Quran kan. Baca Quran pun sama, belajar Al-Quran pun sama juga. Okey, boleh faham? Jadi kita belajar, pastikan kita tengok destinasi akhir. Memang belajar Al-Quran kena banyak sabar. Perlukan masa yang panjang. Tambah-tambah, kita baca jarang-jarang je. Contoh kelas kita seminggu sekali je kan. Jadi ada masa kita lupa, kita tak ingat sebab kita banyak, kebetulan minggu tu sibuk sikit kan apa semua. Kita lupa, biasalah. Jadi lambatlah sikit. Jadi kita, apa-apa kita belajar, kita tengok destinasi akhir. Tak apa lama, asalkan ada progres. Dalam kita progres tu, kalaulah takdir Allah Ta'ala, na'udzubillah min zalik, kita meninggal dengan niat kita, target dalam hati kita, kita nak jadi orang yang sangat mahir dalam baca Al-Quran. Kurang macam itulah. Yang lain tak penting sangat. Nanti saya akan sentuh pada siri tajwid kita. Makhraj ni apa, sifat ni apa, tak penting sangat kan. Okey, tak apalah. Bukan tak penting, kita akan sentuh untuk siri 2 pula. Okey, saya rasa situ tu je lah daripada saya. Ada apa-apa soalan ke? Sebelum kita nak habiskan, mungkin kita bagi 5 minit ke untuk soalan. Sekejap saya nak. Okey, ada soalan ke? Sebelum kita nak beralih kepada ni, kalau tak ada, saya serahkan kepada Encik Afif lah kalau ada apa-apa nak tambah. Pengerusi majlis. Itu je lah daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar. Moga-moga ada manfaat apa yang saya kongsikan. InsyaAllah kita jadi sama-sama menjadi orang yang sentiasa membanyakkan bacaan Al-Quran dan sentiasa upgrade bacaan Al-Quran kita, insyaAllah. Okey, terima kasih. Saya serahkan majlis kepada Encik Afif. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak perkongsian hari ini Ustaz. Terima kasih semua yang datang malam ni, sudi datang. So kat sini saya nak beritahu, esok kita ada lagi kelas terbuka bersama Ustaz Syam. Okay. Ustaz Syam, kita sekarang ni ada 2 kelas terbuka lah. Kelas terbuka yang percuma untuk orang setiap hari Sabtu 8 malam ada kelas ilmu lah macam ni, kelas ilmu. Tapi hari Ahad pukul 8 malam ada kelas mengaji bersama, tadarus. Maksudnya kita ngaji bersama dengan yang bawa esok adalah Ustaz Syam. Okay. So hari ni saya nak minta sementara kita tu ada lagi kat sini, saya minta feedback lah ataupun ke apa-apa yang tuan-tuan semua rasa tentang kelas kita hari ni. Saya tulis di ruangan komen je. Sekejap Okay, so ini boleh klik kat sini, ikut dia punya, ambil satu nota dekat situ, nanti boleh tuliskanlah apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan kepada majlis kita hari ni lah. So itu yang pertama. Yang kedua adalah saya nak tunjukkan gambar poster untuk esok lah. Dan poster esok adalah yang ni.
Okay. So ini kita punya mengaji bersama esok lah. Pukul 8 hingga pukul 9. Macam yang Ustaz Ashraf punya, setiap minggu daripada Sabtu ni, bulan Julai ni memang semua Ustaz Ashraf punya lah. Saya jemput tuan-tuan dan puan-puan datang lah. So esok juga sama juga. Tapi yang Ustaz Syam punya lah untuk mengaji bersama. Saya juga jemput tuan-tuan dan puan-puan datang lah, kan. Selain daripada tu kita adalah satu, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan lah, kita satu kelas mengaji lah, kelas mengaji online. So guru-guru kita ini Ustaz Ashraf adalah salah satu guru kita, kan. So 90% lah guru kita memang ada education background agama, kan. Memang ada degree in agama ataupun diploma atau PhD pun ada, kan. Selain daripada tu ada yang ataupun hafiz dan hafizah ada, ataupun yang banyak dah mengaji, ada pengalaman mengajar, kan. Tu saya tunjuk lagi gambar tenaga pengajar kita lah, just untuk pengetahuan lah. Kita ada 20 orang semua. Tenaga pengajar kami ada 20 orang. Ini adalah yang batch pertama lah, kan. Kemudian ini adalah daripada batch kedua. Ini adalah batch kedua. So ini adalah kita punya, yang last sekali saya nak tunjukkan adalah yang sedikit daripada kita punya okey, tak apa, nanti saya bagilah kita punya ada satu video 30 saat kita punya pelajar-pelajar lah, tapi tak dapat jumpa pula hari ni. So itu sajalah daripada saya. So nanti saya minta tuan-tuan dan puan-puan isikan feedback hari ni, kelas hari ni. So saya jemput tuan-tuan dan puan-puan hadirilah untuk Sabtu dan Ahad ni bulan Julai dan seterusnya lah. So kita memang ada kelas ni percuma dan terbuka. Kita akan usahakan percuma dan terbuka untuk semua. Sabtu adalah kelas ilmu dan Ahad adalah kelas tadarus Al-Quran, mengaji bersama. Okay, so ada apa-apa lagi? Ada apa-apa nak tanya saya tak? Kalau boleh tanya saya, boleh tanya di saya buka, saya unmute semua. Saya dah unmute dah semua. Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Semua lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Zul Ya, Cik Zul. Saya ada pertanyaan untuk Ustaz tadi. Tapi saya nak tanya ni, kalau orang yang memang sangat asas dia baca Al-Quran, dia tak pandai lah. Dia tak pandai baca Al-Quran. Jadi adakah bila lompat terus pergi dengan belajar tajwid ni, adakah dia boleh dapat manfaatkan dia sebab dia nampak macam advance sangat, macam tak boleh, dia tak kenal guna, dengung, mat, apa semua, dia tak pernah dengar benda tu, dia tak tahu, tak ada basic. Jadi kalau dia ikuti kelas macam Ustaz Amirul ni, dia boleh dapat apa-apa tak pelajaran, sebab dia baru nak start belajar Al-Quran. Maksudnya memang teruk sangat dia punya merangkak tu, seketul. Jadi bila dia ikut Ustaz Ashraf terus nak belajar tajwid ni, adakah dia dapat sesuatu ke, ataupun dia memang tak boleh lagi,
dia kena belajar daripada basic. Tu pertanyaan untuk Ustaz. Oh, terima kasih. Kalau tanya saya lah, kelas saya lah, saya tak tahulah kalau kelas lain. Kelas saya memang saya target untuk orang awam, memang orang yang basic punya. Jadi kalau saya mengajar, biasanya saya akan bagi contoh terus. Saya bagi contoh, lepas tu saya akan bacakan sikit. Bila saya bacakan tu, benda ni mungkin kalau saya ajar tu kan, tak ingat terus. Tapi bila kalau Encik Zul ada kelas, ada guru Quran sendiri kan, nanti bila guru Quran sebut, dia akan datang balik. Nama ni memang nampak macam tak penting kan, tapi bila kita dah ulang-ulang, nanti walaupun kita tak ingat masa tu, nanti memori kita akan ingatkan balik masa yang lain. Ni sebab tu bagi saya, kalau kelas, masuk je macam mana kelas, walaupun tak faham, paling kurang kita pernah dengar nama tu, nanti dia mudah nak ingat. Nama ni bila kita tahu kan, nanti mudah kita nak faham apa yang kita belajar tu. Nampak macam simple, tapi yalah, kalau kita tak faham kali pertama, biasalah kita memang kena nama pembelajar kan, sikit-sikit. Sikit-sikit. Alhamdulillah. Terima kasih. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Okay, ada siapa lagi nak tanya apa-apa? Tak ada dah. Tak ada dah. Okay, so Ustaz ada apa-apa lagi nak cakap last sekali so kita bersurai lah, kita tutup. InsyaAllah lah. Kalau siapa-siapa ada insyaAllah dah datang kelas minggu depan punya. Kalau nak siapa-siapa kalau nak belajar one to one dengan Ustaz Ashraf, boleh hubungi saya atau hubungi saya lah. Lepas tu kalau ada yang ada apa-apa yang lain, kita juga ada kelas mengaji kan, kelas mengaji dewasa kanak-kanak, dan kita juga ada kelas hafazan. Kelas hafazan Ustaz Ashraf juga salah seorang ada tenaga pengajar dia lah. So kelas hafazan ni kita ada 5 tenaga pengajar yang semuanya hafiz dengan hafizah. Kelas dia 3 kali seminggu, and dia kira one to one, and then dia kalau nak yang ramai-ramai, maksudnya satu family ada 3-4 orang anak, kita boleh kita akan arrange lah. Tapi secara dasar dia, secara asas dia one to one lah. So ustaz-ustaz hafiz dan hafizah yang kita ada ni akan mengajar teknik-teknik macam mana dia orang hafal dulu. So and then lepas dia hafal tu, dia ajar teknik tu, and then dia ada tasmik lah, orang yang dia punya tenaga, dia yang student tu akan hantar, okey ustaz saya dah hafal satu muka surat, okey hantar satu muka surat. So ustaz tu akan dengar lah, macam tu kaedah dia. And so okey, so terima kasih kepada semua, terima kasih kerana meluangkan masa. So jumpa lagi esok kalau berkelapangan, and jumpa lagi minggu depan. Setiap minggu lah, setiap minggu saya ajak, dan kita juga ada kita punya WhatsApp group tu. WhatsApp group tu nanti boleh saya berikan nombor saya kat sini kalau tak tahulah. Mungkin ada nombor saya ni 019-2264-236. Kalau ataupun tanya orang yang jemput tuan-tuan dan puan ke majlis ni, minta dia nombor saya. Nanti saya akan masukkan dalam grup, ataupun Ustaz Ashraf ada dalam grup tu, dia akan masuk dalam grup tu. So nanti poster-poster ataupun ada yang kelas-kelas yang akan datang, kita akan wawangkan kat situ lah. Dan so itu saja untuk saya ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Hafiz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Hafiz. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Cik Afif okey ke? Okey, apa dah? Apa Ustaz? Okey. Ya, okey, sejak saya off dulu recording ni. Okey. Oh, Boom.